cara para sahabat Nabi SAW memberi jawapan pada pertanyaan yang ditanya kepada mereka. Jadi pertanyaan walaupun masalah yang sama ditanya kepada para sahabat, kadang-kalanya didapati jawapannya adanya berbeza. Kan? Walaupun hukum tu tidak berbeza, tapi cara jawapan itu berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sambungan pengajian kita berkenaan dengan fiqh sahabati ataupun aqwalus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Pagi ni kita ambil tajuk cara para sahabat Nabi SAW memberi jawapan pada pertanyaan yang ditanya kepada mereka. Jadi pertanyaan walaupun masalah yang sama ditanya kepada para sahabat, kadang-kalanya didapati jawapannya adanya berbeza. Kan? Walaupun hukum tu tidak berbeza, tapi cara jawapan itu berbeza. Kan? Yang pertamanya ialah riwayat daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar dia wafat pada tahun 126 Hijrah. 126 Hijrah. Dia ni tabi'i, faqih ahli Makkah. And jadi kalau kita bagi pentakrifan sekadar tu pun orang belajar dia dah boleh pasti. Maknanya orang ni tabi'in, tak berjumpa dengan Nabi, dia berjumpa dengan sahabat. Dia ni orang faqih. Faqih ni banyak ilmu fiqh, tapi fiqh dia hanya tumpu kawasan Makkah. Orang panggil dia menerima ilmu fiqh di kalangan sahabat-sahabat yang berada di Makkah. Baik. Dia ni berjumpa dengan sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni wafat pada tahun 73 Hijrah. Abdullah bin Umar ni orang panggil Sigharu as-Sahabah. And Sigharu as-Sahabah. Semasa dia kecil tu, kan, dia dah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi tak lama lah, kan, sebab dia masih muda lagi. Abdullah bin Umar ininya juga dikenali dengan sahabat yang suka ikut asarin Nabi SAW. Asar ni kesan-kesan Nabi. Tak kira lah, kalau Nabi tidur kat mana, Nabi berehat kat mana, Nabi duduk kat mana, Nabi bersandar kat mana, Nabi berjalan kat mana, tu apa panggil asar. Kan? Yang kesan-kesan Nabi yang Nabi tinggal, Abdullah dia jejak habis semua tu. Kalau boleh, dia cari. Kan? Kalau Nabi bersinggah di satu tempat, tak satu pokok pun Nabi bersandar, dia pergi cari. Dia pergi cari pokok tu, kemudian dia bersandar. Sebab tu kalau kita tengok fiqh Abdullah bin Mas'ud, dia tak sama dengan fiqh Abdullah bin Umar, tak sama dengan fiqh Abdullah bin Mas'ud, dan tak sama dengan fiqh-fiqh sahabat lain. Oleh kerana gaya Abdullah bin Mas'ud ni, cara dia tak sama dengan cara orang lain. Kan? Dengan ayah dia sendiri kalau ikut beza tu. Umar ni keras. Kan? Umar ni kalau tak sabit apa yang Nabi buat betul-betul, jangan dikemukakan kepada dia, dia tak terima. Tapi Abdullah anak dia ni lain pula cerita.
Baik, kata Amr bin Dinar, qad sa'alna Ibn Umar radhiyallahu anhuma an rajulin tafa bil baiti fi umratin wa lam yatuf baina as-safa wal marwati ayati imra'atahu. Jadi Amr bin Dinar, seorang tabi'in tadi, dia tanya Abdullah bin Umar berkenaan hukum kalau orang ni buat umrah, selesai umrah tu belum selesai lagi, dia tawaf, selesai tawaf tapi dia tak tidaknya sa'i lagi, belumnya lagi buat ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah, maknanya tak bercukur lagi lah, tak tahallul lagi lah, hanya selesai tawaf saja. Ayati imra'atahu, bolehkah dia nak setubuh dengan isteri dia? Dan itu soalan yang ditanyakan oleh Amr bin Dinar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jawab, kata apa? Tengok cara jawapan dia. Qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa al-maqam rak'atayn wa tafa baina as-safa wal marwati sab'an wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia kata Nabi SAW mari Makkah buat umrah. Kemudiannya Nabi tawaf 7 kali. Lepas Nabi tawaf, Nabi sembahyang sunat di makam Nabi Ibrahim 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang sunat 2 rakaat di makam Nabi Allah Ibrahim, Nabi sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali. Cukuplah. Kan? Kata dia, waqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan teladan yang baik ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin Dinar dia tanya soalan tadi tu, tapi dia bagi jawapan begitu. Baik. Katanya lagi Amr bin Dinar, wa sa'alna Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kami pun kemukakan soalan yang sama kepada sahabat lain yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah wafat pada tahun 78 Hijrah. Kan? 78 Hijrah, 78. Abdullah tadi wafat tahun 73. Kan? Jadi maknanya dia lebih lambat sedikit daripada Abdullah bin Umar. Baik, kata Amr bin Dinar, aku pun tanyalah Jabir bin Abdullah berkenaan dengan soalan yang sama tadi. Dan adakah seorang yang membuat ibadah umrah lepas daripada dia bertawaf, dia boleh teruskah untuk setubuh dengan isteri dia? Jawab Jabir bin Abdullah, la yaqrabannaha hatta yatufa baina as-safa wal marwati. Tak boleh. Dia bagi hukum terus. Tak boleh, melainkan setelah dia saat itu selesai ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah, dan kemudian tahallul. Lepas daripada tahallul, barulah yang diharamkan tadi dihalalkan kembali. Baik, daripada seorang tabi'in yang wafat tahun 126 tadi, Amr bin Dinar, dia tanya 2 orang tokoh sahabat Nabi SAW soalan yang sama, tetapi didapati jawapannya berbeza. Di sini berkata Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alaih, asyara Ibn Umar ila al-ittiba'i wa Jabirun aftahum bil hukmi. Walaupun soalan sama yang ditanya, tetapi apabila ditanyakan kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ni jenis orang yang bagi jawapan pada masa yang sama, nakkan orang itu al-ittiba'. Al-ittiba' ni maknanya ikut sungguh, jangan banyak tanya. Jadi walaupun nampaknya soalan itu ditanya begitu, ataupun jawapan dia tu nampak straight je begitu, tak memberikan jawapan yang pop jelas, tapi jawapan dia tu untuk nak memberikan al-ittiba', maknanya selesai, habis dah lah. Lepas tu buatlah, nak buat apa pun, cuma al-ittiba'. Sebab tu orang panggil di kalangan para sahabat,
nak menjadikan sebahagian di kalangan ahli ittiba' semata-mata ikut ni susah. Kan? Semata-mata ikut ni susah. Setengah-setengah sahabat Nabi SAW dia faham Nabi larang pop, dah tak boleh. Tak boleh. Dia tak bercakap banyak lah. Dia tak soal tu, dia tak soal ni, dia tak tanya tu, dia tak tanya ni. Tapi ada sebahagian yang lain di kalangan para sahabat, dia usaha nak tahu, kan? Dia usaha nak tahu kerana apa, punca apa. Ada juga. Tapi kebanyakannya yang nak cari al-ittiba' ni lah yang cukup baik. Kan? Sebab tu kita di hari ni adanya juga sebahagian tempat yang kita lakukan daripada sudut ibadat dan sebagainya. Kalau ia dah datang daripada hadis sahih yang diceritakan oleh a'immah yang mu'tabarin dan para imam yang mu'tabar, cukuplah, memadailah dengan al-ittiba'. Buatlah. Apa sebalik hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala dah menentukannya. Baik. Penceritaan yang kedua, riwayat Imam Muslim yang tadi, penceritaan Amr bin Dinar tadi ada dalam Sahih Al-Bukhari, kan? Sahih Al-Bukhari nombor hadisnya 395 dan 396, kan? Penceritaan yang kedua daripada Imam Muslim, dia kata anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul man asbaha junuban aftara dhalika al-yawm. And jadi Abu Hurairah ni dia bagi tahu kepada orang ramai, kepada para sahabat sebahagiannya, man asbaha junuban aftara dhalika al-yawm. Kalaulah orang ni berjunub semalam, berhadas besar lah semalam, tapi dia tak mandi wajib, tibanya masuk waktu subuh, ni sekarang dah subuh ni, belum mandi wajib lagi, kan? Dah masuknya waktu subuh, belumnya dia mandi wajib lagi, orang tu dah tak dikirakan puasa dah lah. Maknanya aftara, kan? Al-junubu aftara, asbaha junuban, man asbaha junuban aftara zalika al-yawm, kan? Jadi tak kira puasa. Tu pendapat Abu Hurairah tu. Dia cerita begitu. Jadi ada sebahagian para sahabat tu, apabila dengar Abu Hurairah dia bagi fatwa begitu, fasu'ilat Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha an zalik. Jadi ada di kalangan para sahabat tu pergi tanya Siti Aisyah lah, sebab kes yang sebegini pastilah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada sudut jawapan dia. Pergi tanya Siti Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Dan maka jawab Siti Aisyah dan Ummi Salamah ni pada tempat-tempat yang berbeza. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban summa yasum. Aisyah kata Nabi SAW berpagi-pagi tu dah masuk waktu dah, dia masih berjunub lagi. Maknanya masuk waktu subuh tu dia belumnya lagi mandi wajib. Sumayasum, kemudian puasa dia tu berterusan lah. Tak ada apa lah bermaknanya. Maknanya orang ni terlewat mandi wajib lepas waktu subuh pun puasa dia tak terjejas, kerana lewat mandi wajib tadi. Sahabat yang menanya Siti Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma berkenaan masalah tersebut yang dijawab oleh Abu Hurairah, mereka pun tahu jawapan tadi. Fa ukhbira Abu Hurairah bima qalata. Bagi tahu ke Abu Hurairah balik. Hurairah yang kau duk cerita ke orang tu kata sesiapa yang berjunub sehingga masuk waktu subuh belum mandi wajib lagi, puasa dia tak dikira. Tak betul. Kami dah tanya Siti Aisyah dan Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Mereka bagi jawapan mengatakan Nabi pernah berlaku pada diri dia, dah masuk waktu subuh tapi Nabi belumnya lagi mandinya wajib.
tapi Nabi teruskan puasa. Maknanya puasa Nabi pun tak batal. Bagi tahu kepada Abu Hurairah. Faqala, Abu Hurairah pun apabila orang kata begitu, huma a'lamu minni, tak apalah, itu adalah mereka berdua lebih tahu daripada aku hal yang sebegini. Wa raja'a amma kana yaqulu fi dhalik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tarik balik kembali kepada asal hukum yang difatwa ataupun yang diceritakan oleh, yang dijawabkan oleh Aisyah dan Ummi Salamah. Baik. Hadis ni riwayat hadis ni riwayat Imam Muslim dalam nombor 1109. Jadi dalam hal yang sebegini, kita nak cerita, ada juga orang panggil di kalangan setengah para sahabat ni, apabila dia dah memberi jawapan, tibanya ada jawapan yang lebih tepat pada jawapan yang dia telah beri, dia rujuk balik. Tapi yang kita nak tariknya di sini, yang dia rujuk balik tu, ada kalanya orang ni dia ambil himpun al-mutaakhirun, orang yang datang kemudian ni, dia himpun al-fatawa syazah. Al-fatawa syazah. Apa maksud al-fatawa syazah? Maksudnya fatwa-fatwa yang tersingkir daripada pendapat yang kuat, yang majoriti. Sebenarnya dia himpun dalam satu buku tu, di antaranya diambilnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah salah seorang tokoh sahabat yang banyak memberi fatwa-fatwa yang tersingkir daripada orang ramai. Maka diambil di antara setengah fatwanya yang tadi. Hukumnya apabila seorang yang masih belum mandi wajibnya lagi sehingga keluarnya fajar, maka tak dianggapkan puasa dia saat itu tu sah. Jadi kalau kita tengok di situ, dia tidak ada sifat jujur dalam ilmu, tidak ada sifat amanah dalam ilmu. Peristiwa ni memang dia berlaku, sah, annahu waqa' wa annahu hadas. Perkara ni berlaku dan perkara ni pun telah berlaku. Tetapi dia tak berhenti setakat tu, sebab kita cerita tadi, mereka yang tanya Abu Hurairah tiba-tibanya dapat jawapan yang mereka tak memuaskan hati, mereka pergi tanya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma, iaitu Siti Aisyah dengan Ummi Salamah, fa ajabat ijabatan wafiyah. Dia memberi jawapan yang cukup tenang dan jawapan yang cukup jelas. Dan mereka ni pula tak berhenti setakat tu. Yang bertanya dan menerima jawapan yang jelas daripada Ummul Mukminin, bagi tahu pula kepada Abu Hurairah. Apabila Abu Hurairah pula seorang sahabat yang jujur, seorang sahabat yang udul, yang siqah, yang ada kepercayaan, yang takut kepada Allah, apabila tahu kata jawapan dia salah, dia dah tarik balik sebenarnya. Apabila dia dah tarik balik, maknanya fatwa yang syaz sudah tak ada dah, tak wujud dah maksudnya. Nampak ada tu? Kalau ada pun kita cerita macam kita cerita ni lah. Tapi dia dah tak bolehnya lagi kita nak diasingkan, mengatakan fatwa syaz yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Jadi bimbangnya begini, jadi seolah-olahnya orang panggil sengaja nak nak tikam seorang sahabat yang cukup baik akhlak, yang cukup dekat mereka ini dengan Nabi SAW. Siapa lagi yang lebih bertakwa kepada Allah jika tidaknya para sahabat Nabi SAW? Apatah lagi mereka ni dengan hukum hakam yang mereka lebih arif tahu. Takkah mereka nak biar begitunya? Tidak. Melainkan apabila berlakunya tempat-tempat yang begitu jarak jauh, kadang-kalanya tak sampai kepada mereka benda-benda yang benar, maka kadang-kalanya itu keuzuran yang dimaafkan. Baik. Satu lagi, yang ketiga, sabitnya juga dalam Sahih Muslim nombor 746, anna Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir ni sepupu bagi Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ni terkenal lah. Dia ni pembantu Nabi daripada budak, kan? Dan orang yang cukup
orang pengen dekat dengan Nabi SAW, tapi ni sepupu dia, kan? Sa'ad bin Hisham bin Amir, dan dia bukan sahabat, sebab dia ni lahir dia tak berjumpa dengan Nabi SAW. Dia ni tabi'in, di kalangan tabi'in, berguru banyaklah dengan para sahabat Nabi SAW. Baik, kata Sa'ad bin Hisham bin Amir, Ata Ibn Abbas fasa'alahu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibn Abbas, Ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Hisham bin Amir dia mari berjumpa Ibn Abbas. Dia tanya, aku nak tanya engkau ni berkenaan dengan sembahyang witir Nabi. Sembahyang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas pula tengok dia ni, sebab Ibn Abbas ni orang panggil kibarus sahabah. Dan dia ni pun dah tua, kan? Dia pun dah tua. Kadang-kadangnya apabila banyak urusan, tua, kemudian banyak pemikiran dia. Budak ni mari tanya dia tentang dengan witir Nabi SAW. Ibn Abbas kata, engkau nak tak aku nak jawab kepada engkau, aku nak tunjuk kepada engkau ahlil a'lamu ahlil ardi biwitri Rasulillah, orang yang paling tahu di muka bumi ni berkenaan dengan witir Nabi SAW. Kau nak tak? Kau pergi tanya kat sana, aku nak bagi tahu. Budak tu pun tanya, man, siapa lagi yang lebih tahu dengan witir Nabi di muka bumi ni berbanding dengan orang lain? Takkah engkau ni hibru Rasulullah SAW? Dia kata ada. Budak tu tanya, man, siapa? Dia kata Aisyah tu. Fa'tiha. Aisyah yang lebih tahu witir Nabi SAW. Pergi tanya dia lah. Bukan dia nak lepas tangan, tak nak jawab. Tapi dia nak bagi tahu, kata dalam bab ilmu ni, tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang ni. Dia ada juga kadang-kalanya orang ni bagi jawapan yang dia dengar. Orang ni dia bagi jawapan mengikut yang dia tengok seketika. Orang ni bagi jawapan mengikut keseluruhan yang dia tengok. And maka itulah dia jadi hukumnya berbeza daripada sudut-sudut yang tertentu. Maka kata Ibn Abbas, pergilah tanya Aisyah. Sebab dia ni a'lamu ahli al-ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, fa'tiha fas'alha summa i'tini fa'akhbirni biraddiha alai. Tengok baik tu. Cara didikan para sahabat ni ialah didikan Nabi. Didikan para sahabat ni apabila dia mendidik seseorang, mereka ini dapat kelepasan daripada didikan Nabi. Maka Nabi mendidikkan orang kerana wahyu mendidikkannya. Dan maka cara agama cukup baik, tidak ada berbalah, tidak ada berbantah, tidak ada memberikan gambaran yang menunjukkan kata agama ni selalu berbalah aja siang malam. Tidak. Dia nak membawakan ke arah kejernihan yang nak menjadikan hati itu bersih, safi al-qalbi. Safi al-qalbi. Maka tidak ada melainkan hubban Nabi wa hubban Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hubba ashabih. Cintakan kepada ilmu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Ibn Abbas, engkau pergilah tanya Aisyah. Kalau Aisyah bagi tahu kepada engkau cara sembahyang witir macam mana, fa'tini fa'akhbirni summa'tini fa'akhbirni biraddiha. Engkau pun mari bagi tahu kat aku balik. Kan? Macam mana Siti Aisyah radhiyallahu taala anha cerita kepada engkau. Jadi kalau orang tanya, alam ya'lam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Ibn Abbas tu tak tahu dengan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam bituli umrihi wa muksihi bijiwarin Nabi, sepanjang masa yang dia
depan dengan Nabi, selalu dengan Nabi. Takkah dia tak tahu? Banyak riwayat-riwayat hadis witir yang diceritakan oleh Ibn Abbas. Tapi kenapa pada ketika ni dia mengelak daripada jawapan supaya pergi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? Setengah para ulama dia terbaca hadis ni, dia tafsir, dia kata apa? Kana minas sahabati, di kalangan para sahabat, apabila dia nak bagi tahu, kata ada orang yang lebih tahu daripada dia tu kepada orang yang belum tahu lagi. Kan? Maknanya dia tak nak sembunyikan ilmu tadi. Kan? Kalau siapa pergi kat Mesir lah, contoh, sebab saya duduk kat Mesir kan. Kalau kita pergi kat satu tempat, contoh kita pergi namanya kawasan Tanta, kan? Kita masuk talaqi dengan seorang guru berkenaan dengan satu kitab. Lepas tu lepas kita khatam kitab tu, kita tanyalah, kat sini siapa lagi di kalangan orang-orang yang ada ilmu turas, ilmu kitab lama yang masih wujud lagi? Siapa? Ada. Maknanya dia tak semuanya ada. Engkau nak bahagian apa? Nampak tak tu? Engkau nak bahagian apa? Nahwu, saraf, balaghah, badi', bayan, tafsir, hadis, sanad, mustalahul hadis. Ada fulan bin fulan, duduk kat situ, duduk kat sini. Dia ni orang ni, keturunan ni baik, begitu, guru dia daripada fulan bin fulan. Apabila kita pergi kat sana pula, habis kita ambil kat sana, kita tanya dia pula, hal min qari'in fi hadzal makan? Ada pula muqri ke siapa? Ada. Jadi maknanya itu nak menunjukkan kata bahawasanya mereka tak menyembunyikan masadirul ilm. Mereka tak menyembunyikan tempat sumber ilmu yang orang nak cari, supaya pencari itu lebih dapat banyak dan lebih dapat pengalaman yang lebih, dan lebih terbuka dengan kadang-kalanya perbezaan-perbezaan ilmu yang ada pada dada-dada yang berbeza. Nampak tak tu? Bukan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pada ketika ni, dia ni la ilma lahu biwitri Rasulillah, tak ada langsung hal witir Nabi, tidak. Tapi kenapanya juga dia saat itu sehingga arahkan budak tadi itu, kalau dah dapat jawapan, marilah bagi tahu. Itu orang panggil ihtiraman wa tawaduhan lil ilm. Merendah diri untuk nak menerimakan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia pernah berkata, ilmu ni bukan kena tanggung berat macam kita tanggung buku atas kepala 10 kilo, 15 kilo, tidak. Tapi ilmu itu ialah nukat, satu benda yang dia boleh duduk, in kanat safa'ul qalbi bayadan. Kalau hati seseorang tu putih, bersih, ilmu dia mari melekat. Dia mari melekat sehingga in su'ila ajaba, apabila ditanya dia boleh memberi jawapan. In akhta'a, jika dia tersalah, arafa annahu akhta', dia kenal, tahu kata dia dah tersalah. Itu ilmu. Kan? Baik, sebab tu apabila berlakunya di sini, dia mari jamahirul ulama, majoriti para ulama di kalangan para sahabat, Sayyidina Uthman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abi Musa al-Ash'ari, Siti Aisyah yang kita sebut tadi, Muawiyah, Muaz bin Jabal, dan Ibn Abbas. Mereka ni apabila ditanya hal witir, secara umumnya mereka katanya boleh kita buat witir satu rakaat. Secara umum boleh kita buat witir satu rakaat. Tapi syaratlah sebelum tu dah ada solat 2 rakaat. Solat apa pun tak apalah, asalkan solat tu solat sunat.
Contohlah kita kata kita sembahyang tahajud kan. Tahajud. Lepas sembahyang tahajud buat solat taubat, sunat taubat. Lepas buat solat taubat buat solat sunat istikharah. Contoh. Lepas buat sunat istikharah buat sunat hajat. Contohlah tu. Dah 2 rakaat. Tiba-tibanya witir belum lagi. Allahu akbar, 1 rakaat witir pun dah cukup. Sebab sebelum tadi itu dah ada sunat-sunat yang tertentu. Kan? Jadi mengikut Imam Al-Auza'i dalam mazhab ni dan Sa'id bin Al-Musayyib, dia kata boleh buat begitu. Sebab ada di kalangan para sahabat tu pun buat begitu. Tapi kalau Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, sekurang-kurang witir yang kita sebut tadi, sekurang-kurang lah kan. Sekurang-kurang witir tidak pastinya 3 rakaat, la yafsilu bainahuma fa huwa ka hay'ati salatil maghrib. Dalam mazhab Hanafi, buat witir pasti 3 rakaat sekurang-kurangnya. Ni bukan 1 seperti mana kebanyakan para sahabat yang kita sebut tadi. Tidak. 3 sekurang-kurangnya, dan caranya pula seperti mana ibadah fardu maghrib. Tidak diselang di antara 3 rakaat tadi. Jadi dengan maknanya 3 rakaat, 1 salam. Itu mazhab Hanafi. Kan? Dan Sufyanus Tsauri pun sama juga. Kan? Semua tadi, perkara tadi itu cuba tengok dalam kitab Al-Majmu' bagi Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Dia adalah sebut-sebut hal-hal yang kita sebut tadi. Tapi yang kita naknya sekurang-kurangnya 1 seperti mana yang disebutkan oleh kebanyakan para sahabat. Tapi syaratnya sebelum tu dah ada sunat-sunat yang lain. Tapi kalau bangun tu dah tak ada buat sunat yang lain pun tak ada, kemudian nak buat witir 1 rakaat, Allahu akbar, itu dah terlajak pada sahabat lah pula orang panggil, kan? Terlajak lebih pada sahabat dan terlajak lebih daripada apa yang digariskan oleh sebahagian besar di kalangan mereka ni. Baik. Satu lagi, iaitu riwayat Masruq rahimahullahu ta'ala. Masruq ni tabi'innya juga. Dia wafat pada tahun Masruq 62. Dia wafat pada tahun 62 Hijrah. Dan maknanya dia tak berjumpa dengan Nabi, dia berjumpa dengan para sahabat. Dia ni pergi berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Yang tadi Masruqun wafat tahun 62. Dia berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat pada tahun 32 Hijrah. Dan sekarang kita 1400 lebih. Tujuan saya bawa tarikh wafat supaya kita tahu ilmu yang kita cerita ni tahap mana. Kan? Baik. Kata Masruq ni, dia pergi berjumpa Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan pada ketika tu Abdullah ni julusan wa huwa muttaji'un bainana. Dia duduk bersandar kan. Kalau kat masjid ni duduk bersandar begitu. Tibanya ada orang masuk berjumpa dia. Tanya dia. Dia kata, orang tu yang tanya tu, dia tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata no, di Kufah. Di Kufah no, di Iraq lah. Ada satu masjid Inda abwabi kindata. Inda abwabi kindah. Dia masjid zaman dulu, dia banyak pintu. 1, 2, 3, 4 macam kita ni lah. Setiap pintu tu dia ada nama. Ni nama ni, ni nama ni, ni nama ni, ni nama ni. Kan? Jadi orang tu mari berjumpa Abdullah bin Mas'ud. Dia kata ada satu masjid di Kufah, di abwabi kindah. Nama satu pintu lah. Di pintu tu ada seorang tu duduk ceramah. Duk ceramah, duk tafsir ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya ayatul Dukhan. Ayatul Dukhan, suratul Dukhan. Suratul Dukhan kan. Jadi dia duk tafsir ayat suratul Dukhan tu. Dia duk cerita kata apa? Di antara yang dia tafsirnya, dia kata apa? Taji'u fata'khuzu bi anfasil kuffari wa ya'khuzul mu'minina minhu kahayati dzukam. Akan berlakunya dalam apa yang dia tafsir dalam surah Dukhan, akan berlakunya
Tuhan akan tarik nyawa-nyawa orang kafir dan juga nyawa-nyawa bagi orang yang beriman ni. Akhirnya mereka pun jadi kelang kabut hidup dengan cara umpama zukam, demam. Macam kita hari ni lah wabak kan. Semua demam ya. Pergi kat masjid tu, kat sana pun dengan batuk, kat sini pun dengan batuk, kat belakang dengan batuk. Kan? Imam pun batuk. Jadi zukam. Tak ada siapa yang nampak orang pengen sihat sepenuhnya. Maka dia dah hurai 1, 2, 3 macam. Jadi seorang lelaki ni marilah cerita kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pun bangun. Marah. Bangun dalam keadaan marah. Apa dia kata? Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Man alima minkum syai'an falyaqum bima ya'lam. Falyaqul bima ya'lam. Siapa yang tahu hal hukum hakam, hal hukum Allah, sesuatu, ceritalah dengan apa yang dia tahu. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Yang tak tahu kata Allahu a'lam. Fa innahu a'lamu li ahadikum ayaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Cukup dianggapkan orang ni tahu dengan hukum Tuhan apabila benda yang dia tak tahu dia kata Allahu a'lam. Maksudnya Ibn Abbas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu nak marah kepada mereka yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim kemudian meletak pada semasa-semasa yang dia saat itu pun tak tahu Quran tu kehendak ke ataupun tidak. Kan? Kalau kita hari ni ambil ayat-ayat Quran, lepas tu duk cerita lah. Ni corona, ni Cameron, ni Omicron, ni contoh. Jangan sekiranya kamu tak tahu, kata tak tahu. Itulah cukup orang tu dah dianggapkan tahu. Tapi kalau ambil ayat Quran duk goreng buat macam nasi goreng kampung tu, la ilaha illallah, tak kena pada tempat. Sedangkan kata Abdullah bin Mas'ud, ayat surah Ad-Dukhan tatahaddasu an jawanib al-aqidah. Dia bincang hal insyu aqidah, wahdaniyat Tuhan, risalah kenabian, bangkit, kemudiannya hal balasan. Permulaan ayat lagi pun duk mencerita berkenaan dengan mukjizat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan pada malam yang cukup mulia, iaitu malam Lailatul Qadri. Dan Tuhan cerita dalam tu berkenaan dengan kelebihan malam tu. Dan yang kedua, Tuhan cerita dalam surah Ad-Dukhan berkenaan dengan pendirian orang musyrikin terhadap Al-Quran. Sebab mereka syak, rasa tak boleh terima. Dan Tuhan memberi ugutan kepada mereka dengan azab yang cukup pedih pada hari akhirat. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, penceritaan Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan berkenaan dengan kaum Fir'aun. Apa yang menimpa ke atas mereka daripada azab dan kesan-kesan yang mereka lakukan. Kemudian barang-barang harta mereka, kemewahan mereka ditinggalkan dan dipesakai oleh Banu Israel. Tambahnya pula Banu Israel derhaka kepada Allah. Akhirnya merekanya juga dibiarkan dan dihalau keluar dan mereka terbiar. Kemudiannya dalam surah Ad-Dukhan Tuhan cerita berkenaan dengan kaum Quraisy dan engkau mereka dengan hari kiamat dan kebangkitan. Mereka tak terima Nabi sebagai Rasul. Akhirnya mereka ini pun diugut. Kemungkinan diturunkan bala dan dosa, diturunkan azab seperti mana diturunkan kepada mereka-mereka yang terdahulu. Dikhatamkan surah Ad-Dukhan itu dengan targhib dan tarhib, dan nak menakutkan orang dan nak menggalakkan orang supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Mas'ud, apabila Al-Quranul Karim membuat lingkungan yang cukup mendekatkan kita dengan Allah, janganlah pula kita pandai-pandai menjadikan ayat Al-Quran itu melarikan orang daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sekadar ini saja yang kita boleh ambil daripada pengajian kita pagi ini berkenaan dengan jawapan para sahabat Nabi SAW terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka dengan soalan kadang-kalanya cukup sama tetapi jawapan yang berbeza. Tetapi para sahabat Nabi SAW ma aradu bizalika illa al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Itulah pendirian para sahabat yang mendidikkan kita supaya mencari yang terbaik dan menjadi orang yang terbaik. Qul qawli hadza wa fawdhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.